Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video taklimat ini dibawakan khas oleh Pejabat Pendidikan Daerah Marang, Majlis Guru Besar Daerah Marang, Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Daerah Marang dan Institut Amiduddin Baki Cawangan Genting Highland. Selamat menonton. Tadi masa saya dah terangkan, change your mindset lah. Ubah cara kita berfikir, jadikan halangan sebagai peluang, jadikan tidak kepada ia, kepada mustahil, impossible kepada possible, sebenarnya itu. Okay, bila pandemik ni sebenarnya ialah masa untuk kita berubah. Daripada kebiasaan yang selesa, PDP, pengajaran pembelajaran yang bersemuka kepada PDPR. There is time for you to change. Daripada tak tahu tentang ICT, you kena ubah menjadi, kena faham, kena tahu, kena guna ICT tersebut. Ya. Yeah. Okey, apa peranan tuan-tuan sebagai super edu leader ni? Saya dah kata tadi tuan-tuan ialah super edu leader. Jadi apa peranan tuan-tuan? Okey. Okey, jom kita tengok ni. Di sini saya nak tuan-tuan lihat ada satu ni. Ini ialah analogi sebenarnya, sebuah kapal kargo yang akan pergi membawa barang-barang ke destinasi dia. Okey, cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan boleh respon dengan perjalanan selama 35 hari kapal kargo ini? Okey, siapa boleh respon? Boleh tulis dekat ruangan chat. Saya ada baca dekat respon ni, dia kata cikgu Encik Muhammad Fauzi kata kadang kita fikir murid saja tetapi juga guru kita lupa. Yes. Santapan rohani cikgu, sebagai pemimpin kita kena memikirkan juga
guru-guru kita. Jangan beri tekanan kepada guru-guru kita. Mereka pun dah penat. Mereka dah penat, kita pun dah penat, murid-murid pun dah penat sebenarnya. Ibu bapa pun dah penat. Jadi kita kena fleksibel cikgu. Fleksibel supaya kita tidak terlalu rigid kepada sesuatu perkara. Okay? Okey, kalau saya tengok dalam Encik Muhammad Nizam kata, Cik Nizam kata sebenarnya PDPR pun sangat baik untuk murid-murid, terutama dalam meningkatkan pemahaman murid tentang penggunaan maklumat di hujung jari serta mencambah idea murid untuk belajar secara lebih berkesan. Betul banyak kaedah sebenarnya. Sebelum ni kita tak terfikir. Okey, tak apa. Sebenarnya saya akan terangkan sedikit kat sini Sebenarnya analogi sebuah kapal kargo yang berjalan selama 35 hari membawa muatan dia menuju ke satu destinasi. Kalau cikgu tengok tuan-tuan lihat tadi daripada titik A ke titik B, C, D dan seterusnya nampak itu ialah journey. Kapal kargo itu ialah ibarat organisasi tuan-tuan, sekolah tuan-tuan itu. Di mana tuan-tuan nak bawa sekolah tuan-tuan itu? Ke arah mana tuan-tuan nak bawa sekolah itu? Dan nahoda kapal itu, iaitu nahoda kata kapten kapal itu ialah tuan-tuan. Sebagai pemimpin tuan-tuan yang kena jelas hala tuju yang tuan-tuan nak bawa organisasi tuan-tuan. Terutama dalam era pandemik ni, nak bawa ke mana? Ataupun nak melupakan saja ke atau mengingkari segala arahan yang diberikan, buat je lah sekadar buat, tak. Itu sebenarnya tuan-tuan kena tentukan. Change your mindset Dan kat situlah juga kargo, kau tengok tak peralatan kargo itu, dia kat situ dia analoginya ada dua tuan-tuan, iaitu diri tuan-tuan kena ada kemahiran soft skill tuan-tuan, dan yang kedua kemahiran hard skill. Soft skill tu diri tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak masukkan segala kemahiran yang ada dalam diri tuan untuk menjadikan tuan-tuan seorang pemimpin education yang unggul, iaitu super educational leader. Dan di luar tadi tu nampak peralatan-peralatan dekat deck tu tadi semua dengan radar dengan segala itu ialah hard skill. Yang mana tuan-tuan kena juga ada kemahiran itu, kemahiran teknikal, kemahiran prosedur dan SOP dan kemahiran analytical. Tu nampak. Yang kemahiran soft skill itulah tuan-tuan kena berfikir secara proaktif, berfikir secara strategi dan berfikir berfokuskan kualiti. Nampak? Bila berfikiran secara strategi, tuan-tuan kena berfikir big. Berfikir secara besar, deep, secara mendalam dan secara long, secara jauh. Tidak memandang pada hari ini sahaja, tetapi memandang apakah yang tuan-tuan nak capai pada masa hadapan. Dan tuan-tuan sebagai pemimpin pendidikan, super edu leader, peranan tuan-tuan kena laksanakan 9 bidang SKSM ini dia ada 9 bidang. Apa dia tu? Pengurusan dan kepimpinan organisasi, pengurusan kurikulum, pengurusan KOKO, pengurusan hak ehwal murid, pengurusan kewangan, pentadbiran pejabat, pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal, pengurusan dan pembangunan sumber manusia dan pengurusan hubungan luar. Ini tuan-tuan dah mahir dah dan tuan dah laksanakan pun dalam organisasi tuan-tuan. Cuma kemudian mengupayakan lagi peranan tuan-tuan sebagai pemimpin super edu leader. Dan dalam SKPM G2, tuan-tuan ada peranan tuan sebagai standard 1 iaitu 3 peranan tuan-tuan sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong. Jangan dilupa. Jadi itu yang tuan-tuan nak buat sekarang ni. Dalam era pandemik ini, inilah peranan tuan-tuan. Tuan-tuan kena menjadi peneraju, membawa hala tuju, membawa sekolah, guru-guru tuan-tuan ke arah pencapaian yang telah ditetapkan. Sekarang ini berfokuskan kepada PDPR. Jadi kita nak PDPR kita mantap. Jangan kita fikirkan kata orang yang negatif-negatif. Buat, laksanakan sehabis baik dan yang termampu. Kedua, pembimbing. Macam mana tuan-tuan nak membimbing guru-guru dalam organisasi tuan-tuan untuk mengupayakan mereka supaya mereka tetap melaksanakan kerja buat kita. Bagi dia ASK, attitude dia, skill dia, knowledge dia, bimbing dia untuk mereka mahir kepada supaya mereka dapat mengendalikan PDPR dengan berkesan. Dan pendorong, kita ni sebagai pemimpin mendorong dia untuk lebih bermotivasi. Jangan patah semangat, kuatkan semangat, teruskan melaksanakan PDPR dengarlah luahan hati guru-guru cikgu. Cuba dia mengatasi masalah yang dia hadapi, dengar apa isu yang dia hadapi. Saya berhadapan dengan ramai guru, mereka walaupun sekarang mana guru-guru yang menyertai
MPQL sekarang memang sangat, mereka terpaksa hadapi fully online dengan tugasan, dengan mendengar selama berjam-jam apa jua kuliah yang disampaikan oleh pensyarah-pensyarah IAB. Kemudian mereka terpaksa melaksanakan tugasan-tugasan untuk mereka dikesan nanti supaya mereka untuk mencapai kompetisi yang telah ditetapkan, 10 kompetisi. Dan di samping itu mereka kena buat lagi kerja hakiki di sekolah, nampak? Sebab mereka ada di sekolah, mereka ada di dalam organisasi. Jadi itu yang mereka terpaksa laksanakan. Nampak tuan-tuan? Jadi inilah sebenarnya peranan tuan-tuan. Tuan-tuan kena jadi peneraju, pembimbing dan pendorong warga dalam organisasi tuan-tuan untuk sama-sama menyahut seruan kerajaan. Okay. Kemudian saya nak tengok dalam tuan-tuan nak melaksanakan organisasi tuan-tuan, kita tengok video ni. Ini ibarat dalam satu organisasi tuan-tuan akan ada orang-orang ini dalam organisasi tuan-tuan. Okay. Yang kat depan tu siapa? Yang kat depan inilah pemimpin tuan-tuan. Sebagai pemimpin tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kat mana tuan-tuan nak bawa hala tuju organisasi tuan-tuan. Ini ialah fikir tuan-tuan. Dia tahu kat mana nak buat kerja buat dia. Nampak? Ini ialah fikir-fikir tuan-tuan Siapa pula yang ini, yang baju hijau ni? Sabar Cikgu Hussein, sabar. Ini mungkin ada guru-guru cikgu lah yang dia nak menyumbang, tapi dia menyumbang sedikit saja dalam kelas tarian organisasi tuan-tuan. Ni yang baju merah ni siapa pula? Dia adalah orang yang akan menyukarkan pelaksanaan apa jua yang tuan-tuan dah rancang. Nampak? Yang belakang warna coklat tu apa pula dia? Ini lagilah, dia memang akan terus menyusahkan dan menghalang tuan-tuan untuk way forward, untuk maju ke hadapan. Nampak? Saya nak bagi tuan-tuan video ni ada gambaran dalam organisasi tuan-tuan. Inilah yang akan tuan-tuan hadapi dekat organisasi tuan-tuan. Nampak? Dia tidak membantu, malah dia akan menghasut, menyusahkan orang lain dalam organisasi tuan untuk apa ni. Tapi bandingkan yang kat sebelah tu, nampak? Bagaimana yang sebelah ni begitu efektif, nampak? Lancar, laju. Apa yang dia buat kat situ? Sebagai pemimpin, tuan-tuan kena buat apa? Singkirkan orang-orang yang bermasalah tu, yang akan menyulitkan tuan-tuan dalam melaksanakan proses tuan-tuan mencapai matlamat organisasi tuan-tuan. Matlamat tadi apa? PDPR efektif, berkesan, murid belajar, guru mengajar. Akhirnya tuan-tuan boleh berjaya bergerak pantas menuju pencapaian matlamat organisasi tuan-tuan. Okey. Mohon respon cikgu tuan-tuan dekat bawah, dekat ruangan chat tu, apa yang tuan-tuan dapat? Ada tak organisasi tuan-tuan begini? Dan bagi apa sebenarnya mekanisme yang digunakan supaya tuan-tuan boleh perform seperti contoh yang diberi tadi itu? Boleh Tio, tak ada masalah. Boleh. InsyaAllah. No problem. Saya ada banyak video-video yang boleh memotivasikan tuan-tuan. Boleh membuatkan tuan-tuan berfikir bahawa sebenarnya hidup ini singkat. Tetapi dengan yang singkat itu kita kena maksimumkan segala yang kita mampu untuk kita mencapai sesuatu yang kita impikan. Visualkan visi yang tuan-tuan nak capai.
Okey, yang pertama tu yang bila tuan-tuan tadi nampak gambaran video itu, cuba siapa nak kongsi? Saya tak nak saya cakap seorang aja. Cuba siapa yang nak berkongsi? Silakan tuan-tuan. Assalamualaikum Puan. Ya, Cikgu Sen, silakan. Betul lah, dalam membawa sesuatu organisasi itu akan ada situasi di mana ada yang menurut kita, ada yang menentang kita. Seperti mana ikan tadi lah. Ya. Ikan tadi semua ikut pemimpin, tapi dalam banyak-banyak ikan tu ada yang mulutnya terkeluar seolah-olah mempeli dan sebagainya. Tapi pengurusan di sekolah menghadapi masalah jika ada juga guru yang sebegini. Apabila kita ajukan kepada pihak atasan, terutama PPD, ada yang didengar, ada yang tidak didengar. Jadi untuk menggerakkan cikgu-cikgu ini menjadi masalah kepada kita, dan pergerakan guru ini tidak akan menyelesaikan masalah tentang peribadi itu, guru itu sendiri. Jadi masalah yang timbul di kalangan kita ini adalah guru itu sendiri yang tidak mempunyai objektif, tidak mempunyai kendiri yang sangat kuat. Jadi itu masalahnya. Saya tak tahu macam mana guru-guru yang sebegini yang suka untuk mengikut haluan ataupun hala tuju sebuah sekolah itu untuk kita atasi. Kalau kita hantar sekolah lain pun dia masih buat perangai yang sama. Jadi apakah tindakan guru yang sebegini yang seharusnya kita ambil? Terima kasih. Terima kasih Cikgu Sen. Ya. Sebenarnya manusia ini ada macam-macam. Cikgu excellent pun ada orang tak suka. Cikgu tak excellent lagilah ramai orang tak suka. Sebenarnya macam mana cikgu? Kita tak berjaya menyentuh hati cikgu itu. Dan mungkin diri dia sendirilah. Dia sendiri orang yang negatif. Dia negatif yang menolak semua benda-benda baik yang kita tunjukkan kat dia. Kita hajak dia. Macam cikgu katalah, Cikgu Hussein, Cikgu Hussein lagi dah berpengalaman jadi pemimpin dalam organisasi dan nak bersara kan. Kita mungkin kita dah pujuk, kita bawa dia, ajak sama-sama melaksanakan tugas, tapi dia sendiri neglect. Jadi cikgu, kalau cikgu mungkin dia tak berkenan dengan cikgu. Ada tak cikgu kena menilai dalam diri cikgu yang bermasalah itu, sebenarnya apa sebenarnya yang dia tak kena tahu? Apa sebenarnya yang dia tak puas hati? Apa yang dia hendak dalam hidup dia sebenarnya? Jadi cikgu-cikgu macam ni, cikgu kena buat macam training need analysis keperluan organisasi. Tadi pengurusan sumber manusia dan organisasi. Apa keperluan latihan yang diperlukan oleh cikgu tu? Mungkin dia perlukan satu kursus untuk diri dia, jiwa dia. Supaya dia lebih bersikap positif. Open dia punya mind, open dia punya mindset, open dia punya heart untuk bersikap keterbukaan dalam menerima apa juga perubahan. Dan mungkin dari segi itu kita kena masukkan unsur-unsur apa? Nawaitu, niat dalam kita bekerja ini sebenarnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ikhlas, kalau kita bekerja kita tak melaksanakan amanah yang ditetapkan, bagaimana keberkatan rezeki yang kita dapat, kita bagi kepada anak isteri kita, suami kita makan, jadi berkat tak berkat benda tu. Jadi mungkin guru-guru ini perlukan kata suntikan motivasi, kesedaran, dan bukan cikgu yang akan beri, mungkin orang lain. Jadi cikgu itulah yang akan supaya dia dapat mengubah mindset dia, hati dia. Sebenarnya nak memenangi hati orang bukan mudah, ya. Jadi macam saya lah, saya tidak kata saya yang terbaik, tetapi my matlamat bila saya dengan peserta-peserta MPQL, matlamat saya satu je cikgu, I want to win the heart. Saya nak menangi hati peserta-peserta saya supaya mereka seronok, supaya mereka dapat menerima apa yang saya belajar. Dan dalam kita menyampaikan ilmu pengetahuan, kita menyampaikan dengan ikhlas, peserta yang menerima pun kena ikhlas menerima. Supaya dia akan dapat terjalin erat, ilmu itu sampai dengan jayanya kepada peserta itu, dan saya pun rasa kepuasan. Dan biasanya saya akan berdoa lah. Saya berdoa supaya macam hari ini, sebelum saya nak menyampaikan perkongsian, bukan dengan tuan-tuan saja, dengan peserta MPQL, saya akan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memudahkan urusan saya, supaya apa yang saya sampaikan ini sampai kepada peserta saya, dan peserta saya pun diurus
pemudahkan urusan dia untuk menerima apa yang saya sampaikan. Itu saya lah, cara saya. Sebab saya punya matlamat saya itu untuk win the heart. Saya nak memenangi hati peserta-peserta saya supaya mereka dengan rela hati, dengan bersikap positif dapat menerima apa juga yang saya sampaikan. Saya pun beri contoh semasa saya membuat kajian pada tahun 2015 di negeri Perlis, ada seorang guru besar perempuan ini. Guru besar ini pun dia punya targeting, dia punya motto, dia win the heart. Dia sangat very humble, dia boleh duduk setiap pagi dia duduk, dia menyambut murid-murid dia. Dia akan pastikan, sebab dia perempuan, guru perempuan, dan bila dia perempuan ni dia akan pastikan dia memikirkan, menitik beratkan pada appearance lah. Murid kena kemas, sikat rambut cantik, potong kuku, kemudian pakaian kemas. Jadi itu yang dia buat. Dia siap duduk dekat satu bangku, dia akan sambut murid-murid dia. Kalau dia tengok cek kuku murid panjang, dia potong kuku murid tu. Kalau rambut murid tu tak bersikat dengan rapi, dia akan sikat. Dan di bilik dia ada cermin. Itu cara dia. Dia dah berjaya dan akhirnya betul. Dia berjaya win the heart. Bukan hati guru saja, murid-murid dalam kat sekolah tu especially. Dan dia akan pastikan guru-guru dia. Contoh guru kena pakai, kalau guru perempuan tu kena pakai kemas, tudung yang betul, kasut yang betul, pakaian yang betul. Jadi itulah salah satu macam mana you want to win your punya organisasi punya hati-hati warga dalam organisasi tuan-tuan. Rosita kata, penat weh jadi pemimpinnya puan tunjuk dalam awal video tu kena minum madu keluluk banyak-banyak. Allahu Akbar, saya otak-otak berhubung baru ada NG boleh jadi sukses seperti dalam betul. Okay, upgrading and upskilling ilmu kemahiran secara betul mengikut peredaran zaman serta pengalaman dalam murni adalah sangat penting utama strategic leader. Yes, I agree with you Cikgu Abdul Rahim. Ada juga peserta tanya, Puan Mona, macam mana Puan Mona boleh jadi energetik? Macam mana Puan Mona setiap kali masuk kuliah sangat ceria, sangat proaktif? Itu adalah cara saya yang mana saya tak nak. Ibu tu sebenarnya siapa cakap saya tak penat? Siapa cakap saya tak letih? Siapa cakap saya tak sakit? Tetapi tuan-tuan, bila kita ada minda yang positif, minda yang sehat, kita akan menyerlahkan aura positif. Sebab niat saya bila saya pergi masuk kelas, saya nak bagi yang terbaik kepada peserta saya. Saya nak peserta saya enjoy saya punya kuliah dan dapat apa yang saya sampaikan. Jadi saya akan try my hard. Macam sekarang ni saya try, I'm try hard. Tuan-tuan seronok ikuti perkongsian saya pada pagi ini. Okey, kata guru yang sangat negatif perlu melalui proses counselling dan agak suka untuk mengubah mereka psikologi. Yes. Kalau yang very difficult people ni dia memang tak boleh coaching dan mentoring. Coaching ni hanya untuk yang certain semua masalah yang simple. Contoh dia tak tahu tentang pedagogi, dia kurang mantap, dia tak tahu kaedah delivery, dia tak tahu kaedah penyoalan, dia tak tahu kawalan kelas, itu boleh bagi coaching. Tetapi kalau macam the bad attitude tu, dia kena bagi counselling. Supaya orang counselling aja tahu macam mana nak tackle hati cikgu-cikgu yang keras macam batu. Okay, terima kasih Cikgu Abdullah Sulong. Kata pengalaman strategik pemahaman berkesan dengan semua warga saya. Betul. Terima kasih atas perkongsian. Tapi yang penting kita kena. Yes, hari ini saya nak cikgu-cikgu, tuan-tuan. Okay, nanti saya share link tadi. Boleh tak cikgu kongsikan pada saya your magic word? Apakah magic word? Apakah magic word? Nampak? Change your word. Cikgu, change your word. Ni saya nak cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, tuliskan dalam Padlet ni. Setiap orang bagi satulah magic word cikgu. Ada dua kali saya masuk. Okey, boleh tuan masuk? Guna stiker cikgu, guna stiker tulis. Apa magic word cikgu? Saya nak tengok setiap orang apa magic word. Macam mana kita nak win the heart, kita change our word, kata-kata yang kita keluarkan itu kita kena ubah. Cara kita bercakap, cara kita bertindak. Tadi kita change our mindset. Now I want you to change your word
Tukarkan kata-kata cikgu kepada kata-kata yang positif, kata-kata yang memberi motivasi, kata-kata yang boleh magic yang supaya orang yang mendengar pun seronok. Silakan cikgu. Betul ya Cikgu Rosita? Oh, ni siapa ni? Tulis nama ya. Siapa nama? Bekerja dengan rasa seronok, insya-Allah semua saya. Yes. Ikhlas tu penting. Seronok tu penting. Kita buat sama-sama. Yeah, thank you Mas Suri. Okey, dalamnya ada satu dah keluar. Yang lain tolong ya, masuklah. Betulislah tuan-tuan. Sekurangnya kita dapat kongsi dengan rakan-rakan. Apa magic word cikgu-cikgu yang cikgu selalu gunakan dalam sekolah cikgu? Okey, Saila. Jangan berhenti jadi baik. Good. Bagus. Terbaik cikgu. Okey. Apa lagi, ada siapa tak? Syabash. Okey, terbaik cikgu. Ikhlas. Mumtaz. Alright. Lagi cepat-cepat cikgu ni. Siapa? Positif Sokma. Okey, good. Lagi. Cepat. Saya yang dulu saya baru. Jadi orang lain baru boleh masuk. Alright. Terima kasih cikgu. Lagi. Cepat cikgu, cepat. Jangan jadikan perkongsian saya sia-sia kerana saya berkongsi dan saya nak menerima juga daripada cikgu. We can buat sama-sama, Gu. Lagi. Terbaik cikgu. Alright, lagi. Saya nak cuba tulis. Magic word, cikgu, magic word. Kita tak ada tongkat. Bijopok cikgu, apa tu bersama? Mungkin saya tak percaya. Saya tak tahu apa tu maksudnya. Okey, saya percaya cikgu boleh buat. Okey. Abdul Rahim kata be a good listener. Alright. Mas Suri, saya percaya cikgu boleh buat. Thank you. Bagus. Lagi siapa? Layan apa yang nak tapi ada matlamat. Alright. Okey. Bolehlah cikgu nak guna bahasa Gano pun gunalah. Nanti cikgu explain it to me, okay? Cikgu Ibrahim kata, be strong, be fearless, be beautiful. Wow, alright. Tio, apa itu Tio? Hebat cikgu saya, good. Lagi. Nanti cikgu kena Tio. Muhammad Nizam kata, sentiasa berfikiran positif dan semua orang memberi makna kepada kita termasuk pekerja-pekerja kebersihan. Yes, of course. Libatkan semua orang. Lagi. Apa lagi? Tolong beri. Ada 49 nama orang dalam chat ni, dalam ruangan ni. Kenapa? Siapa? Siapa ni? Cikgu siapa? Ada yang apa ni? Okey, lagi. Azhar, Tamizi. Saya suka kerja cikgu. Okey, cikgu boleh. Lepas tu, Tamizi, we can do Azhar. Jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Alright. Sekata sehati. Cikgu Abu kata. Semua baik-baik. Alright. Cikgu mempunyai kelebihan tersendiri. Okey. Karen, sentiasa energetik. Yeah. Kemudian bagus belaka sahabat-sahabat guru saya ni. Alright. Lagi. Lagi siapa nak kongsi? Nampak semua dah tampak Setiap kalau cikgu ada kata-kata magic word ni, your magic word ni cikgu jadikan budaya supaya cikgu-cikgu rasa tersentuh hatinya dengan kata-kata cikgu yang baik-baik. Semoga Allah juga yang memberikan ganjaran atas kerja buat sahabat semua. Okey, terima kasih cikgu. Ada lagi. Jadikan contoh yang terbaik kata Wan Zuraida. Okey, Fauzia kata cikgu mempunyai kelebihan tersendiri. Okey, terima kasih. Lagi.
Ada nak tulis? Semua guru pemimpin. Okey. Oh, magic word. Yang ni saya nak cakap ada 50 magic word untuk 50 orang guru berbeza. Wah, Zakaria, bagus. Dia ada 50 magic word untuk 50 orang guru berbeza. Bagus. Nanti kongsi dengan saya ya, Cikgu Zakaria. Fauzi kata dari yang terbaik untuk yang terbaik. Yes. Bila you are terbaik, dari terbaik kepada yang terbaik. That's good. Okey, lagi. Ada ke yang buat sebelah? Saya tengok. Oh, tak ada. Okey, lagi. Siapa nak kongsi lagi? Cepat. Okey, Samsuri. Semua berhak jadi hebat. Betul. Semua orang berhak jadi hebat. Yang penting, change your mind. Change your work. Change your action. Okey, lagi. Ini tak sampai separuh yang bagi respon ni. Nampak ada 48 ni. Cikgu bagi respon. Kita kongsikan sama-sama ya. Anda tenang, murid senang. Ah, betul. Anda tenang, murid senang. Alright, terima kasih cikgu. Baik cikgu, terima kasih atas perkongsian. Nampak sebenarnya cikgu paling mudah dalam kehidupan kita as a leader. Cikgu gunakan kata-kata yang baik. Cikgu bagi magic word ini. Nampak mudah je. Tadi saya dah tengok cara baca pun kata magic word cikgu. Tuan-tuan nak tak tahu pula apa magic word saya? Siapa nak saya bagi magic word saya? Angkat tangan. Raise your hand. Ibrahim kata nak. Lagi. Siapa saya tengok dekat ruangan chat? Saya tengok kat sini. Yang angkat tangan. Tamizi kata nak. Nizam pun nak. Abdul Rahim nak. Muhammad Tajuddin pun. Okey, apa? Okey, siapa tu? Tajuddin kata, Bustamam pun nak. Okey, anda mempunyai kekuatan dan kelemahan. Tapi anda sedang memerhatikan kekuatan anda. Nampak? Alright, bagus. Okey, sebenarnya saya punya kata-kata magic. My magic word is very simple saja. Tuan-tuan ada banyak kata, tetapi ada yang dalam tuan-tuan ni pun ada sebahagiannya saya punya magic word. Okay, saya punya magic word macam tadi dia ada 50. Usin kata penceramah yang boy, puji saya cantik bertangga. Kita tunggu sampai habis. Okey, kita sebenarnya dah sepatutnya dah 2 jam ni kan. 9, 10, 10, 11 sebenarnya. Tapi tak apa, kita sampai 11.30 kita nanti saya akan write up macam mana sebenarnya satu perkongsian saya akan beri kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey. Okey nak tahu kan? Okey, sebenarnya magic word saya ni simple je. Macam saya cakap tadi, change your word kan. Ubah kata-kata kita daripada kau tak boleh lah, kau ni tak pandai lah, kau tak boleh buat benda ni. You can't do that. Mustahil lah boleh buat benda ni. Tak boleh, susah. Nampak? Bila kita ubah kata-kata kita. This is my magic word. Apa yang pertama sekali? Syukur. Syukur apabila kita bangun tidur, panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia telah mengembalikan kita dari tidur ataupun dari mati yang sekejap lah tu seketika ya. Kita tidur bangun, syukur alhamdulillah kerana kita diberi nafas dan masih boleh melaksanakan tugas kita sebagai umat Islam, umat Muhammad. Dan yang kedua, sayang.
Kita sayang diri kita. Pertama yang tuan-tuan kita sayang diri tuan-tuan. Sayang diri kita, sayang ahli keluarga kita, sayang guru-guru kita, sayang murid kita. Sayang. Semua manusia kat dunia ni nak ada orang sayang dia. Jadi keluarkan kata-kata sayang itu. Saya sayang awak. Sayang. Ketiga, boleh. Maksudnya, bila tuan-tuan diberi task, apa pun task, tuan-tuan akan kata, saya boleh buat. Saya boleh buat. Saya boleh buat. Jadi bila tuan-tuan kata boleh buat, insya-Allah tuan-tuan boleh buat. Sebab tuan, semua nampak kata-kata saya positif. Saya akan bagi sebahagian dulu. Akan datang kalau kita berjumpa lagi, saya akan bagi saya punya kata-kata magic saya lagi. Nah yang seterusnya yang keempat. Hebat. Maksudnya bila tuan-tuan, guru-guru tuan-tuan, murid tuan-tuan buat, anak-anak tuan-tuan buat, apa yang dia buat, walaupun sedikit, kita kata hebat. Boleh lagi buat lebih baik. Nampak? Hebat. Awak hebat. Anda hebat. Nampak? Macam tuan-tuan, anda sekarang ni adalah pemimpin-pemimpin super edu leader yang hebat. Kerana dalam 46 lah tolak saya tuan-tuan ada bersama-sama saya, duduk 2 jam mendengar saya berceloteh, berkongsi dengan tuan-tuan. Nampak anda memang hebat. Dan yang paling utama sebenarnya ikhlas. Dalam kita melaksanakan amanah kita, dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita, ikhlas paling penting. Kerana bila kita ikhlas, Allah akan hadirkan yang baik juga dalam kita. Keikhlasan tu akan return back to us. Ya? Dan sabar. Segala dugaan, cabaran, rintangan yang Allah hadirkan dalam hidup kita, kita sabar menghadapinya, usaha yang terbaik. Kan Allah tak akan bagi sesuatu dengan apa ujian kita tanpa ada solusi. Tak ada, mesti ada solusinya. Berani menyahut cabaran. Segala yang diberi itu kalau sekarang, saya dah nak berencin lah, saya ni dah baby boomer lah, saya tak boleh buat, saya takut dengan IT. Tapi bila kita berani menyahut cabaran, kita go for it, kita dapatkan usaha itu, kita akan dapat benda itu. Berani, tempuh. Syabas, ucapkanlah syabas kepada orang-orang yang ada dekat sekeliling kita, anak kita, guru-guru kita, murid kita. Syabas, awak dah percaya buat, bagus. Kalau dia betul daripada 5 soalan, dia betul 2 pun bagi dia syabas. Supaya dia akan termotivasi untuk teruskan berusaha, memperbaiki apa yang dia. Yakin, nampak? Yakin dengan apa yang kita buat. Kalau sebagai pemimpin, tuan-tuan tak yakin dengan tindakan tuan-tuan, tak yakin nak mengendalikan tuan-tuan, macam mana nak buat nak yakin dengan tuan-tuan? Yakin pada diri kita supaya orang lain juga yakin kepada kita. Dan tahniah. Rajin-rajinlah ucap tahniah kepada guru kita, kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita supaya mereka rasa termotivasi. Dan the magic word saya yang terakhir untuk kali ini, terima kasih. Terima kasih ni satu yang sangat mudah dituturkan sebenarnya. Dan dia boleh melunakkan hati orang lain untuk sama menerima apa jua yang kita sampaikan. Apa jua yang dia, lepas tu kan bila kita ucapkan terima kasih tu macam akan menimbulkan rasa pemimpin guru besar aku, pengetua aku menghargai akulah. Appreciation. Tak perlu bagi hadiah mahal, tak boleh bagi apa, just ucapan terima kasih Cikgu Mala kerana dah bersedia menjadi pengacara majlis. Terima kasih Cikgu Zakaria kerana dah melaksanakan PDP dengan berkesan. Terima kasih Cikgu Kamarum kerana dah menjadi fikir pentadbiran yang mantap. Nampak semua berjalan dengan lancar, nampak? Kata-kata itu adalah doa. Your magic word akan menjadi satu benda yang magic kat hati orang lain yang mendengar. You get it? Boleh? Dapat semua? Tuan-tuan? Okey, mohon respon. Ya Tio nak apa? Tio angkat tangan. Okey, Tio tak angkat tangan, tak turun tangan ya Tio. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Okay, Tuan, saya Mazlan Sulung. Betul-betul saya ucap terima kasihlah kepada Puan kerana memberi sumbangan ilmu yang terbaik lah. Ilmu kepimpinan yang terbaik. Dan saya ada beberapa perkara nak sebagai pandangan, sebagai
kongsi idea ke, itu adalah pandangan puan sendirilah. Ya. Jadi di sini saya ambil apa yang puan katakan dalam slot pada pagi ini selama 2 jam. Satu cetusan ilmu untuk kami sebagai pemimpin sekolah PGB di Marang ni. Saya rasa semua kepimpinan yang ada yang keluaran daripada IAB ataupun IPG dan sebagainya adalah yang terbaik ya untuk menjadi seorang pemimpin sekolah. Tapi ada ketikanya keyakinan sebagai seorang pemimpin ini terbantuk ataupun tersentak dengan adanya gangguan-gangguan ataupun istilahnya sekarang ni adalah tangan-tangan raib daripada atas ataupun dari bawah. Sebab kebanyakan sekarang ni kita dididik ataupun ditakbir oleh daripada centralized order, daripada atas ke bawah. Jadi suara-suara di bawah yang kita cakap sekarang ni adalah di bawah. Kepimpinan, ketiga gaya kepimpinan tu adalah di bawah. Jadi kita tersekat oleh kerana kepimpinan atasan yang centralized order. Jadi saya pohonglah di sini bahawa IAB dapat menyatakan bahawa konsep kepimpinan pendidikan sekarang telah berbeza dengan norma baru. Apabila norma baru, kena ada order baru, bukan order lama. Jadi kepimpinan PGB di sekolah ni, itulah ada kuasa mutlak dia. Sepatutnya ada di situ. Dan kita tahu bahawa dah 2 tahun dah pelajar-pelajar kita di tahap rendah ataupun menengah tidak belajar cara yang sempurna. Jadi kaedah-kaedah kita sekarang adalah kaedah centralized order. Tidak berlaku di bottom order. Jadi masalah ni kita kena fikir bersama macam mana kita nak melayakkan pelajar kita ni, murid kita ni dipanggil seorang murid. Itu persoalannya. Kalau kita melihat sekarang ni tumpuan daripada Kementerian Pendidikan adalah hanya untuk STP dengan SPM. Bagaimana melakukan tahap 1, pra, tahun 1 dan tahun 2. Satu. Yang kedua, banyak program-program kementerian yang dilancarkan di peringkat negeri, hantar ke daerah, daerah hantar ke sekolah, kita menyertai. Yang dibuat oleh individu sendiri, pelajar sendiri, tanpa membenarkan murid dan guru berada di sekolah. Macam mana untuk melihatkan kejayaan program kementerian? Hanya sekadar melepas batuk di tangga ataupun sebagainya. Yang jadi masalahnya kita nak yang berkualiti. Kepimpinan berkualiti tetapi perjalanan itu agak tidak kualiti. Itu jadi pesakut di sini. Yang puan beri tadi adalah untuk kepimpinan sekolah amat yang terbaik. Dan kami yakin semua guru besar, semua pengetua terbaik di sekolah untuk melihat bahawa kepimpinannya berlaku diterjemahkan, diekspresikan kepada pelajar. Tapi oleh kerana tidak bersemuka melalui online dan sebagainya, sepatutnya saya rasa perlu ada kesedaran barulah. Kita tak jangka sekarang ni dah 20,000, saya rasa 1 tahun lagi mungkin pandemik ni. Kalau kaedah yang diguna pakai sekarang ni akan terkesan kepada pelajar-pelajar kita yang tahap bawah ni, yang tak tahu baca, menulis dan sebagainya, lebih berperatus, 30% yang dapat dan sebagainya. Jadi saya sarankan di sini bahawa cuba kita beri pendekatan yang berbeza sekarang. Kalau kita melihat kaedah, kalau kita tengok keadaan sekarang, kerajaan telah membuatkan pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 di kawasan-kawasan dan lokalitas tertentu. Jadi apa salahnya kalau katakan kita beri peluang kepada sekolah untuk mentadbir pengurusan dia sendiri dengan dibantu oleh PPD dan juga jabatan. Sebab dia orang yang lebih tahu suasana sekolah dia, sama ada hijau ke merah ke dan kuning. Kenapa tidak membuat perkara-perkara macam ni supaya pelajar kita dapat bersemuka walaupun dengan keadaan pergiliran ataupun keadaan yang minima. Kita boleh buat. Kalau di kawasan hijau katakan puan, apa salahnya membenarkan cikgu dan pelajar dengan jumlah-jumlah tertentu boleh hadir ke sekolah? Kenapa tidak perlu fikirkan benda yang payah kita untuk memikirkan? Saya melihat bahawa 2 tahun budak tidak belajar, siapa daripada baca Quran boleh, sekarang tak boleh. Adalah itu yang menyebabkan kita seronok dengan pelajaran online dan sebagainya.
Ya, kesannya kepada pelajar kita anak berbeza puan antara satu tempat dengan satu tempat lain. Terengganu dengan Selangor ataupun wilayah Pusuang berbeza, dan Terengganu antara dalam daerah pun berbeza. Sekolah antara sekolah pun berbeza. Jadi satulah pendekatan yang rasa yang pada win-win lah kepada pelajar kita, sebab kajian cara-cara langsungnya kepada parent dia nak bersemuka. Walaupun tidak bersemuka maksudnya tidaklah berbuka bersekolah. Ini saya beri lontar lah. Bukan kita suruh bersekolah, buka sekolah. Benarkan saja pelajar-pelajar kita hadir ke sekolah. Benar saja guru-guru kita hadir ke sekolah. Dengan kuasa empowerment kepada sekolah. Bukan kata suruh buka sekolah, tapi ada ketika kita perlu pelajar 5-6 orang untuk hadir ke sekolah. Supaya dia dapat bersemuka. Satu hari belajar di sekolah tidak sama dengan sebulan di rumah. Ada yang pelajar menyuruh ibu bapa dia buat, mak dia buat, kakak dia buat dan sebagainya. Saya rasa tak, centralized order pada norma baharu ni adalah tidak sesuai. Dan puan beri ilmu yang cukup terbaik. Ya, sebagai kami sebagai pemimpin sekolah amat menyanjunglah ilmu-ilmu daripada IAB ni. Ya, saya juga bekas IAB tapi sebelah utara puan. Sebelah utara lah. Ya, tapi yang best utara. Jadi walaupun bagaimanapun saya rasa walaupun kepimpinan kita bagus, tetapi ada tidak kesamaan antara bawah dengan atas. Puan pun tahu kita ada side right or left, top atau bottom dan sebagainya. Lead right, lead top, lead bottom, lead right. Mungkin semua kita nak kira belaka lah. Kalau bottom to top, top to bottom, jadi itu satu macam normal lah tuan. Ya, normal lah tu. Ya, jadi saya fikir bahawa kenalah bahagian norma baru ni, kenalah adalah kaedah-kaedah baru supaya pelajar-pelajar kita dapat merasai nikmatnya seorang murid dan nikmatnya seorang guru dan juga keberkesanan kualitinya kepimpinan sekolah. Itu saja puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Cikgu Mazlan, Tuan Mazlan atas perkongsian. Tadi itu luahan rasa je. Saya bukan persoalan, saya rasa itu bukan persoalan untuk saya lah. Macam ni apa yang Cikgu Mazlan katakan itu ada benar. Dan tapi sebenarnya saya, kita ni semua ni ialah sebagai pelaksana saja, bukan pengubal dasar. Dan IAB juga, macam-macam IAB kami pun tak ada kuasa macam tu. Kami hanya menerima arahan. Contoh, macam sekarang ini sepatutnya kami diarahkan hanya ada 40% saja yang akan bekerja di pejabat. Saya bekerja di pejabat hari ini. Tetapi saya BDR. Tetapi oleh kerana saya nak bersemuka dengan tuan-tuan, nak berkongsi dengan tuan, maka saya akan menggunakan segala kemudahan yang ada di pejabat ini supaya memudahkan, tak ada gangguan internet atau sebagainya. Kerana di kuarter saya line tidak stabil. Kalau saya gunakan kat kuarter tempat kediaman saya akan gunakan saya punya internet sendiri iaitu hotspot yang memang kejap akan keluar dan masuk. Jadi saya tak nak mengganggu urusan saya dalam menyampaikan kuliah saya ataupun kalau waktu kuliah ya. Jadi kami di sini telah ada penggiliran lah. Sebagai ketua saya akan gilirkan untuk satu minggu tu berapa orang yang akan pejabat dan berapa orang BDR. Sebenarnya begini ya tuan-tuan, dasar itu telah termaktub dekat situ. Jadi sekiranya sebenarnya tak ada orang yang berani nak keluarkan satu perkeliling ataupun mandat supaya sekolah dibuka. Kerana bila berlakunya kes tinggi ataupun ada berlaku apa-apa, nobody nak akan bertanggungjawab. Jadi sebelum perkara itu untuk direalisasikan, diwarakan atau diwartakan, banyak perkara-perkara diperhalusi melihat kepada keadaan semasa. Itu je yang saya dah boleh jawab. Jadi macam ini semua kita doalah sama-sama supaya pandemik ni segera berlalu dan murid-murid kita dapat belajar dengan sebaik mungkin seperti mana sebelum pandemik datang ke dunia inilah. Itu je yang saya boleh bagi tahu. Dan kita doa, cuma peranan saya sebagai pensyarah dengan tuan-tuan ini saya hanya dapat berkongsikan sebab saya nak membantu tuan-tuan ubahkan, lunakkan hati tuan-tuan supaya kita ni tak perlu berkeluh kesah, rasa macam terbeban. Jadi saya cuma nak membantu tuan-tuan, kita sama-sama. Jangan okey, Puan Mona bolehlah cakap senang. No. Sebenarnya apa yang tuan-tuan alami sama apa yang saya alami. Dan saya dah merasainya
dalam era ini apabila saya menggubal bodoh, saya terlibat dengan mengajar siang malam Sabtu Ahad sampai saya boleh menarik tak boleh nak naik nafas. I'm very tired sebenarnya. Tetapi ialah kita kena ubah mindset kita, nak jadikan dia kita memang stres. Jadi kalau kita fikirkan sangat yang negatif, fikirkan yang membebankan, kita akan jadi down, kita akan lemah, kita akan jadi tak motivasi. Jadi sebab itu saya sebenarnya sebelum saya meminta tuan-tuan ubah mindset, saya sendiri dah ubah mindset saya supaya saya menerima benda ini, saya laluinya dengan izin Allah supaya saya tidak akan kata orang down lah. Kalau saya down, peserta-peserta saya macam mana? Mereka nak saya, bila kita ni, maksudnya macam tuan-tuan lah, bila tuan-tuan sebagai pemimpin, tuan-tuan pun lemah, tuan-tuan down, tuan-tuan rasa macam frustrated. Apalagi guru-guru tuan-tuan, apalagi murid tuan-tuan. Jadi kita kena kekal, fokus supaya kita akan lebih kata orang bersemangat lah dalam menerajui sekolah kita. Sebelum saya mengakhiri sesi pada pagi ini dengan tuan-tuan, saya nak kongsikan apa yang saya dah buat sepanjang tahun pandemik inilah maksudnya saya telah menghasilkan inovasi. Saya tak tahu kalau benda dia dah sampai kepada tuan-tuan atau belum. Saya menghasilkan My Virtual Classroom. Saya nak tampak tuan-tuan nampaklah sebagai pemimpin sebenarnya kita boleh do something according to our kata orang capacity supaya guru-guru kita pun bila melihat contoh, guru-guru kita akan pun sama-sama melihat contoh. Tuan-tuan boleh lihat ini ialah saya panggil My Virtual Classroom ni, tuan-tuan boleh klik pada ruangan chat itu yang mana tuan-tuan boleh lihatlah apa yang saya hasilkan dalam sebenarnya ya. Boleh sama-sama nanti saya tengok sebelumnya Carrie kejap ya. Baik ya tuan-tuan. Boleh nampak Ini ialah inovasi saya sepanjang pandemik ni saya dengan beberapa rakan saya. Okey, ini ini saya buat, saya gunakan site saya kumpulkan bahan-bahan ELM, Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan untuk disebarluaskan kepada pemimpin-pemimpin pendidikan di luar sana bukan hanya peserta MPQL tapi mantan peserta MPQL atau pegawai-pegawai PPD, JPM, KPM yang nak mengetahui lebih mendalam tentang ELM lah. Cuma tajuk yang saya pilih ni tak banyak lagi, kita ada macam okey tengok tuan-tuan untuk percubaan pertama ini saya memilih 7 subjek iaitu pengurusan strategik, merajuk perubahan, protokol dan etiket, pengurusan stres, prestasi dan sampai perundingan Dan ini ialah pautan pantas. Saya kat sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tengok, ini ialah saya mengumpulkan semua bahan-bahan buku e-book ELM dalam saya punya buku. Dapat. Ini ialah rak buku saya lah, My Virtual Classroom, nampak. Kat sini ada Escaping You as a Pelan Pembangunan, semua ada buku-buku, ada dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, nampak. Saya kumpulkan dalam satu tempat. Yang inilah saya kata tadi, change your mindset, change your word, change your attitude, dan you buat sahut cabaran itu untuk seiring dengan apa yang ada sekarang. Okay, ini ialah saya bagi contoh yang boleh tuan-tuan manfaatkan lah Dan dari semasa ke semasa saya akan update lagi, masukkan lagi buku-buku dalam e-book dalam buku ni. Okey, di sini juga saya sertakan rak buku digital sekolah-sekolah satu Malaysia yang tuan-tuan boleh tengok, galakkan ada buku digital kat sini kan, boleh kongsi dan dapatkanlah. Okey, yang ini adalah aplikasi digital. Kalau tuan-tuan melayari saya My Virtual Classroom ni, tuan-tuan boleh pergi Padlet, Jamboard, Workwall, Canva, Kahoot dan Quizlet. Ini pun akan ditingkatkan lagi pada masa akan datang. Yang ini ialah link YouTube channel saya. Yang ini nampak, yang ni saya tengah embed kata. Jadi ini adalah YouTube channel saya. Saya memfokuskan dulu kepada pengurusan strategik lah. Ada berapa video saya hasilkan. Yang video ni tak available sebab saya tengah tutup dia supaya tidak boleh diakses oleh orang. Tapi boleh sebenarnya akses. Kalau pergi kepada YouTube channel saya boleh. Okey, yang ini adalah saya gunakan elemen apa tuan-tuan? TikTok. Saya gunakan media sosial untuk saya sebarkan ilmu yang saya ada. Yang sedikit supaya bermanfaat kepada orang lain. Oh, dia tak boleh kot yang kat sini TikTok. Main tak ada ke?
Okay, yang TikTok tu pun mungkin sebab gunakan link IAB kan, wireless, jadi dia tak boleh. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, okay, tuan-tuan boleh tengok link TikTok pun ada, saya gunakan, saya tak boleh tunjuk sebab dia guna wireless. Okay, kalau pengusaha strategik ni, tuan-tuan boleh lihat yang ini saya. Dan kalau tuan-tuan klik kat sini, tuan-tuan boleh pergi kepada bahan kuliah. Tentang perusahaan strategik lah ni, dia memang ada. Okay, dia boleh melalui sini pun boleh. Pada bahan bacaan tadi ni, ialah jurnal-jurnal atau artikel-artikel tentang pengusaha strategik. Nampak? Boleh jadi bahan bacaan jugalah. Okay, dekat sini boleh terus masuk. Dia ada, tuan-tuan boleh masuk ni protokol dan etiket. Ni Puan Sapina. Kalau pengusaha risiko, rakan-rakan saya yang terlibat bersama-sama dengan saya dalam mengendalikan perkara. Saya dah bagi link pada tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh akses. Kalau tuan gunakan telefon tuan-tuan, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Okey, itu saja nampaknya Cikgu Khairul ya. Perkongsian saya dengan tuan-tuan selama sejam setengah lebih kurang lah. Ya, semoga apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan ini dapat membuka memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rendah hatinya saya mohon ampun dan maaf seandainya sepanjang perkongsian saya selama 2 jam lebih ini ada terkasar bahasa, tersilap tutur bicara saya sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Saya mohon ampun dan maaf. Semoga tuan-tuan terus cemerlang dalam menerajui sekolah dan sungguhnya segala kelemahan itu, kekurangan itu adalah kelemahan diri saya dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menghalalkan apa juga perkongsian saya dengan tuan-tuan. Semoga tuan-tuan akan kekal, berpositif, energetik, proaktif dan bersemangat untuk meneraju sekolah. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis kita pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih pada Puan Mona Zairin. Pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih dan kepada Puan Siti Mona Zairin di atas perkongsian maklumat itu tadi. Dengan berakhirnya ceramah itu tadi, maka selesailah sudah webinar kita pada pagi ini. Diharapkan perkongsian ilmu itu tadi dapat memantapkan lagi kerja buat kita pada masa akan datang. Hadirin sekalian, gugur menguning buah kuini, menghijau pohon subur di baja. Majlis kita berakhir di sini. Salah dan silap lupakan saja. Sebarang kelemahan harap dimaafi. Segala kerjasama sangat dihargai. Terima kasih sekalung budi. Kenangan nan indah simpanlah di hati. Semoga persahabatan tersimpul rapi. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nak gambar-gambar ke buka video semua ambil gambar. Kita kongsi. Gambar dulu. Kita tak kongsi tak berjumpa secara face to face ni, kita buka lah kamera semua tengok supaya boleh ambil gambar sama-sama. Kalau guna telefon tak boleh nak ambil ramai-ramai. Saya boleh ambil, saya boleh print screen. Cikgu jangan tulis dulu dekat chat nanti kita buka semua supaya nanti tak pemudah untuk kita tu. Cikgu Lah ajak makan tu, Puan Mona. Kepala ikan. Cikgu Lah. Saya rindu sangat nak pergi Terengganu sebenarnya. Allahu Akbar, rindu dah dengan anak buah semua. Cikgu Abdullah Sulong.